Kita tengok kertas 1. Okey, kertas 1 40 markah 1 jam. Kertas 1. Kertas 1. Okey. 1 jam 30 minit. Tapi dia 40 markah. Lama lah kalau dulu KBSM 1 jam suku tapi 50 soalan. Ini 40 sebab dia ada banyak konsep pengiraan. Okey, cikgu nak awak tengok berapa banyak soalan pengiraan kat dalam ni nanti lepas kita dah habis ni. Okey, so hari ni cikgu nak tekankan maksimumkan penggunaan rumus. Masalah utama para pelajar ialah dia tak kenal simbol. Dia tak kenal maksud simbol. Betul tak? Betul tak Firdaus? Firdaus ada kan dalam ni? Okey, tak kenal simbol sangat. Okey, jadi cikgu nak bagi tahu kat awak susunan persamaan dekat list of equation ni dia memang ikut bab. Okey, dia memang ikut bab. Biasanya kat sini memang kebanyakan ikut bab. Tak lari banyak. Okey, nombor 1 sampai nombor 3 ni adalah berkaitan dengan gerakan linear. Gerakan linear apa sahaja objek yang bergerak di sepanjang paksi X ataupun di sepanjang paksi Y menegak ataupun mendatar, okay, boleh guna persamaan linear yang diberikan. Cuma kalau objek tu bergerak di sepanjang paksi Y, maksudnya di bawah tarikan graviti kan. Kalau di bawah tarikan graviti, A ni kita tukar kepada G. Dan nilai G dia dah ada dah. So tak payah nak cari. Dia tak akan bagi tahu kat awak dia dijatuhkan, bola itu dijatuhkan dengan pecutan 9.1. Tak, awak sendiri kena faham bila dijatuhkan mestilah jatuh di bawah tarikan graviti. So automatik dia punya pecutan tu pecutan graviti. Lepas tu bila dijatuhkan maksudnya U dia mesti kosong. Halaju awal dia. So halaju awal, halaju akhir, masa, semua ni senang je. Okey, cuma lagi satu S. S kat sini kalau dijatuhkan kan, means dia melibatkan ketinggian. Soalan dia cakap tinggi. Tinggi tak. So automatik tinggi tu sama dengan sesaran. Sebab unit dia sama meter. Nak ukur pun sama meter. Boleh faham tak? Okey, so kita tengok satu soalan yang berkaitan dengan tu. Ni. Ramai juga yang tak tahulah hentam ke tak boleh buat ke. Madi tak boleh buat soalan ni ke boleh? Cikgu nak tanya. Saya tak ingat. Saya memang dah tulis dah jalan kerja untuk awak. Nak suruh awak selesaikan je. So nampak? Dia ini gerakan linear. Kenapa linear? Dia bergerak lurus. Bila lurus tu linear. Bila linear, gunalah persamaan linear yang ini. 1 sampai nombor 3 ni. Lurus. Bila gerakan lurus tu, boleh guna ni. Lepas tu tengok apa lagi dia bagi. Kena faham lah kat sini. Kalau dia cakap panjang landasan ni maksudnya jarak ke, sesaran ke, simbol dia apa? S. Kalau tak tahu simbol apa, rujuk gerakan linear. Kita dah tahu dia gerakan linear, kita rujuk dekat sini. Yang mana satu yang berkaitan dengan panjang, panjang ke, jarak ke. Takkan U, takkan V, takkan T, takkan A. So, S lah kat sini. Faham tak? Firdaus? Boleh faham tak Firdaus? Okey. Catat. Dah ada list of equation tu. Awak pun dah print soalan ni. Tolong conteng sekarang dekat list of equation awak ni. Awak gariskan macam tu. Awak tulis ini adalah berkaitan dengan gerakan linear. Okey, conteng gerakan linear. Maksudnya objek yang bergerak secara lurus. Okey, objek yang bergerak secara lurus. Lurus tu paksi Y ataupun paksi X. Paksi X ataupun paksi Y. Apa yang cikgu dah terang tadi? Catat. A sama dengan G. S akan jadi H. U tu ikutlah kalau dia dijatuhkan. Maksudnya U sama dengan kosong. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada nombor 4 dengan nombor 5 ni. Okey, nombor 4 dengan nombor 5 ni. Sekejap, kita pergi soalan dulu. Soalan tadi tu, mana soalan tu? Okey, macam mana nak kenal pasti tu kan? Dia gerakan lurus, linear, so panjang landasan S. Kemudian berlepas. Berlepas kat sini, maksudnya halaju awal dia sama dengan kosong. So dengan halaju
Dia dengan halaju, so yang ni V. Okay, kemudian memecut. Memecut A. Pecutan kan? Pecutan A. Lepas tu mana satu nak guna? Yang kat sini tak ada bagi T, so kita tengok rumus. Tengok rumus. Aish. Okay, tengok rumus nombor 1 sampai nombor 3. Yang mana yang tak ada melibatkan T, time? Nombor 2. Yang ni ada time. So tak boleh guna. Ni ada time, tak boleh guna. Senang je. Faham tak? Faham cikgu. Okay, kita tengok soalan pengiraan je kat sini dulu. Lepas tu kita tengok mana soalan pengiraan. Okay, dah ada satu soalan pengiraan. Kita nak tahu berapa total soalan pengiraan. Okay, satu soalan pengiraan. Kemudian nombor berapa lagi? Ada pengiraan. Ni nombor 7. So, dua soalan pengiraan nombor 7. Ini bab graviti. So, bab graviti ni bab 3 kan? Okay. So, nombor 4 dengan nombor 5 ni adalah bab 2. Okay, sama jugalah nombor 1, 2, 3, 4, 5 tu semua bab 2. Okay, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9, nombor 10. Ini adalah bab 3. Okay, garis. Okay, yang ni tadi bab 2. Bab 2. Yang ni pula bab 3. Okay, bab 3. Awak canting lah. Kalau tidak nanti awak ngantuk. Cantik kat kertas list of equation awak tu. Okay, bab 3 gravity. Banyak Ada 5 equation. Satu lagi yang ini. Yang ni boleh guna untuk banyak soalan lah. Soalan bab 2, bab 3 boleh guna. Okay. Lepas tu kita pergi satu-satu. Okay, nombor 6. Nombor 6 ni. Dia, kalau soalan tu dia bagi 2 objek. Okay, 2 objek. Lepas tu dia ada jarak antara 2 objek tu, R. Lepas tu dia tanya daya. So, biasa je objek dia mesti ada M1, M2 kan. Lepas tu dia tanya F. Tu gunalah rumus nombor 6, daya graviti antara 2 objek ni, daya tarikan graviti antara 2 objek ni. Okay, kemudian daya memusat. Daya memusat ni, dia mesti ada satu objek kat tengah, lepas tu satu objek yang ditarik ke arah pusat objek yang besar. Okey, objek yang besar yang macam bumi, dia tarik bulan supaya bulan tu dia mengorbit mengikut bulatan dalam orbit dia. So dia mesti ada daya memusat. Sambil dia gerak tu ada daya memusat yang tarik dia. So objek ni berkaitan dengan daya memusat, dia ada halaju linear dia, V ni. So dia ada radius, ini R dia. Faham? Kalau soalan tu kata daya memusat ataupun halaju linear, halaju linear ni maksudnya objek ni, katakan satelit ke bulan kan, dia cuba bergerak secara linear. Kita faham linear tu garis lurus, tapi sebab dia ditarik oleh daya memusat ke bumi, jadi dia akan membelok. Tapi sebenarnya dia bergerak secara lurus, linear. Sebab tu V ni namanya halaju linear. Faham tak? Okey. Seterusnya pecutan graviti. Okey, pecutan graviti kat sini katakan ni objek yang besar, bumi. Okey, bumi besar. Lepas tu ada satu je objek kecil. So objek kecil, jisim dia kita boleh abai sebab dia sangat kecil. So jisim dia boleh abai. So biasanya soalan ni dia tanya berapakah pecutan graviti objek yang kecil ni. Menggunakan jisim yang besar, bumi ni dia akan tarik. Sama ada satelit ke apa-apa sajalah, sebab satelit sangat kecil, dia boleh diabaikan dia punya mass. Kalau soalan tu bagi M satelit, kita tak payah guna, kita guna M yang besar, M yang melibatkan objek yang lebih besar tu, besar lah, besar macam bumi kan, besar. So jisim yang kecil ni kita boleh abai. Okey, kemudian kalau yang ni pula hukum Kepler ketiga kan, hukum Kepler ketiga, T square berkadar terus dengan R kuasa 3. Maksudnya tempoh peredaran. Ingat kan hukum Kepler tu. Ni matahari kat salah satu pusat sebab dia bentuk elips. So elips ada 2 pusat. So salah satu pusat ni terletaknya matahari. Jadi tempoh peredaran dia mengorbit tu sama dengan radius kuasa 2, kuasa 3. Okey.
Kemudian laju lepas ni kalau macam roket ke apa kan, dia nak naik, nak lepas daripada daya tarikan graviti bumi. So kalau soalan melibatkan laju lepas, kita guna itu. Okey. Dah, faham? Okey, kita just nak tahu simbol-simbol ni. Okey, nombor 11. Rho. Rho ni apa? Rho ni apa? Kuasa. Resistance. Ni M ni apa? Jisim. Jisim. Okey, tulis jisim. V ni? Isi padu. Okey. So, kalau jisim bahagi isi padu, dia ada kena mengena dengan apa? Kalau ada dua objek, okay, isi padu yang sama, V sama, dua-dua ni isi padu dia sama, 1 cm kubik, kita constant kan. But then dia punya jisim untuk satu ni banyak, yang ni jisim dia rendah. So, manipulated variable jisim. Dan dia berkadar terus dengan apa? Agak-agak kalau jisim berubah, berbeza, apa dia ni? Jisim, molekul udara macam helium, kurang tu. Apa ni? Ni simbol apa ni? Simbol apa ni? Rho. Ketumpatan. Ketumpatan. Okey, ketumpatan. Rho bukan P. Ketumpatan. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Just nak ni je. Okey. Lepas tu kita masuk. Sebab dia ada kena mengena dengan yang ini. Nombor 11 tu nanti. Okey, kita pergi kepada haba pula. Bab haba 12 sampai 14 ni. Senang je. Okey, kalau soalan tu dia cakap ada perubahan suhu. Ada perubahan suhu je, maka dia melibatkan C. C ni apa? Apa itu C? Apa cikgu? C. C apa C? Muatan haba. Muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu melibatkan perubahan suhu. Betul ni jisim. Q ni tenaga haba. So bila tenaga unit dia joule. Ni pun sama unit joule. Okey, ni L. L ni apa? Haba pendam. Okey, ada tak perubahan suhu dekat equation nombor 13 ni? Ada. Tak ada. Ada simbol perubahan suhu kat sini? Tak ada. Tak ada. Jadi haba pendam dia hanya ubah fasa. Tahu tak ubah fasa? Ubah fasa. Tahu tak fasa? Pepejal ke cecair ke gas ataupun sebaliknya. Maksudnya keadaan fizikal dia. Kita panggil ubah fasa. So bila dia ubah fasa, dia tak ubah suhu. Kalau dia ubah suhu, dia tak ubah fasa. Satu benda je dia buat dalam satu masa. Dia tak buat banyak-banyak benda. Dia nak concentrate satu benda je. Biasa lelaki macam tu lah. Dia fokus satu benda. Kalau macam perempuan, dia boleh banyak-banyak benda. Okay. Dah? Boleh faham tu? Boleh cikgu. Biasanya kalau soalan ni kadang-kadang dia melibatkan graf juga. Okay, graf. Kalau macam ni suhu kan. Kalau macam ni ada perubahan suhu. So, macam ni tak ada. Ni ada perubahan suhu. Yang melibatkan perubahan suhu, gunalah equation yang melibatkan perubahan suhu. Yang tak melibatkan perubahan suhu, gunalah equation yang tak melibatkan perubahan suhu. Kat sini. Sini melibatkan nombor 13. Equation nombor 13. Yang dekat melibatkan perubahan suhu, equation nombor 12. Kalau nak cari dia punya haba dia. MC theta. Ni MC theta. Okay, yang ni ML. Sebab dia tak melibatkan perubahan suhu. Boleh faham? Cepat sangat. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, boleh. Dah habis bab haba. Belum lagi. Kenapa belum? Ada lagi satu. Iaitu apa? Ni. Okey. Ini kalau soalan tu cakap pasal udara ke, pasal gas. Lepas tu dia ada bagi tekanan. Lepas tu dia ada bagi suhu ke. Dia ada bagi isi padu ke. Tapi dia sebut pasal gas atau udara. Terus pergi kepada hukum gas. Ni hukum gas lah. Okay. Hukum gas. So saya akan buat
PVT. Catat PVT. Macam tu. Buat macam tu. Kenapa buat macam ni? Awak dah biasa kan guna macam ni. Maksudnya apa yang ni? P darab V, T kena malar. Betul? Betul. Okey. P bahagi T, V malar. V bahagi T, P malar. Macam tu. Okey, lagi apa? Okay. Satu lagi yang pelajar selalu careless ni T. Apa beza T ni dengan theta? Apa beza T besar dengan theta? Dia suhu, dua-dua suhu, tapi apa beza dia? Pani. Pani mala. Ada tak pani mala? Ada cikgu. Apa beza T besar, suhu simbol T besar dengan suhu simbol theta? Apa beza dia? Apa beza dia, Tani? Cikgu kena cikgu. Theta tu untuk perubahan suhu. Tak. Bolehlah juga, tapi saya nak beza. Dua-dua suhu, perubahan suhu pun boleh, dua-dua boleh. Cuma kalau gas, sebab dia sangat-sangat halus. Gas ni sangatlah kita tak nampak. Jadi bila sangat halus, temperature dia kita kena ukur dalam unit Kelvin. Dan kalau dia biasa soalan akan bagi unit darjah Celsius saja je. Sebab kita kan ukur dalam unit darjah Celsius, kita guna termometer. Kita tak direct ukur suhu dalam unit Kelvin. Kan, betul tak? So sebab tu soalan biasa dia akan bagi ke awak unit darjah Celsius. Tapi masalahnya pelajar selalu lupa je nak tukarkan darjah Celsius ni kepada Kelvin. Dia selalu lupa nak tukar kepada Kelvin. Tahu tak cara nak tukar kepada Kelvin? Tambah berapa? Kalau darjah Celsius tambah berapa? Jadi Kelvin? 273. Yes, 273. Jadilah unit dia Kelvin. Ingat, tulislah, catatlah dekat awak punya tu. Saya nak awak catat sebab ni teknik. Saya pergi kepada apa yang pelajar selalu buat salah. Dah lama saya ngajar kan. Okey, dah? Dah faham ke benda ni? Faham. Okey. Catat ya anak-anak. Catat. Okey, seterusnya kita dah habis. Belum lagi. Okey, kita baru pergi kepada T besar tu, temperature dalam unit Kelvin. Okey, so untuk gas, temperature masih dalam unit Kelvin. Sekarang kita ada berapa hukum dekat segitiga ni? Dekat segitiga ni kita ada berapa hukum? 3. Yes, kita ada 3 hukum. Okey, hukum yang pertama? Hukum Bohr. Okey, PVT. Sebab ni pun ada soalan yang ada pelajar yang tak tahu. Okey, P darab V Bohr. Ingat, atas mesti huruf B dulu. Kan A, B, C, D. Okey, sebelah huruf C. So, kita macam ni. Pusing macam ni. So, lepas huruf C, huruf G. Okey, Bohr. Lepas Bohr? Charles. Charles. Lepas Charles? Gay-Lussac. Gay-Lussac. Okey. Okey, jadi untuk Bohr, P darab V kan? So, P1 V1 sama dengan P2 V2. Senang je. Kalau soalan tu bagi udara ataupun gas, lepas tu dia bagi tekanan, dia bagi isi padu, sentimeter padu, unit dia, tekanan ATM ke Pascal ke. Jadi terus buat P1, cari P1, V1, P2, V2. Okay, ball. Temperature constant. Macam ni kita nak tahu temperature constant? Dia tak ada langsung unsur haba kat situ. Dia tak panaskan ke, dia tak dedahkan bawah cahaya matahari. Anak-anak diam sikit. Mama ada kelas. Okay, dah. Okay, Charles ambil ni pula V bahagi ni. So V1, satu tu maksudnya awal, sebelum, dua tu maksudnya selepas. Okay, so untuk Charles apa? Haras, untuk Charles macam ni nak buat persamaan dia? Ada tak Haras? Siapa yang ada?
Harid. Harif pun dah left dah. Nampak macam senang kan? Tak Ya, saya apalah. ikut. Harid macam mana nak buat rumus ni? Charles ni. Hukum Charles. Hmm. Yang V per T. Ya, rumus lengkap macam atas ni. Macam nak buat. Oh, okey. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Harus masuk. Okey. Betul. Okey. Najmi. Najmi dah tadi kan? Najmi dah. Faris? Faris ada? Faris? Ada cikgu ada. Ya, Faris. Okey, sekarang kita buat hukum untuk G lu Z pula. Okey, G lu Z P bahagi T. So macam mana nak buat macam ni? Sebelum dengan selepas? P1 bahagi? P1 bahagi T1. Okey, sama dengan? P2 bahagi T2. Okey. Soalan ni Firdaus ada Firdaus. Cikgu, tadi cikgu panggil saya. Saya panggil awak. Okey, kita tengok soalan yang berkaitan dengan tu tadi. Pengiraan yang itu. Ni. Soalan ni. Yang berkaitan dengan hukum gas. Tahu tak cikgu kan? Ya Allah, senang je cikgu buat untuk soalan pengiraan ni. Okey, yang mana datang dulu? Cikgu tak baca. Apabila isi pada udara terperangkap ada 3. Okey, ml. So yang ini yang pertama kita tengok udara. Okey, kalau udara, lepas tu ada pasal tekanan, pasal isi padu. So berkaitan dengan hukum gas lah. Tekanan, isi padu, hukum boil. Betul? So terus je lah labelkan. Cikgu biasa macam tu. Lepas tu cikgu buat ni V1. Lepas tu ini tekanan kan. Simbol unit dia Pascal, tekanan P1. Lepas tu ni ml V2. Lepas tu soalan tanya apa? Agak-agak awak. Mestilah tekanan P2 kan? Selepas tu terus je. Bila kita dah label, kita pun teruslah guna P1 V1 sama dengan P2 V2. Yang ni tak melibatkan suhu sebab tak ada unsur haba pun kat sini. Suhu malar lah. Macam tu. Boleh faham? Boleh. Boleh. Pengiraan. Pengiraan yang ni pula. Okay, kita tengok pengiraan yang ni. Ini kita nak guna rumus yang mana? Okay, kita tengok dulu. Satelit pengimejan radar mengorbit bumi pada ketinggian 500 km. Berapakah nilai pecutan graviti? Okey, so kena tahu pecutan graviti ni simbol dia apa? Pecutan graviti simbol dia G ke? G. G kecil. Jadi kita tengoklah rumus yang berkaitan G kecil tu. Tengok kat list of equation. Rumus yang berkaitan dengan G kecil. Mana? Pecutan graviti. Mana satu? Nombor berapa? Nombor 8. Berapa yang ada berkaitan dengan pecutan graviti? Yes, nombor 8 ni. Nampak? So, salinlah rumus tu. Okay, ni ramai yang betul juga. Cuma saya nak terangkan je. Okay, so G. G sama dengan G besar darab M besar bahagi R kuasa 2. Pelajar mungkin salah dekat R ni. G dah ada. Okay, M dah ada. R kecil ni. R kecil ni maksudnya apa? Jarak daripada pusat bumi pergi ke satelit tu ataupun bulan ke apa-apa lah objek kat sini. Okay. So ni R kecil. Okay. Tapi R kecil tu melibatkan R besar. Apa itu R besar? R besar tu ni jarak bumi, radius bumi. Okay, radius bumi R besar. Dan satelit tu tinggi dia 500. So tinggi dia H 500. So untuk dapat R kecil ni, R besar kena campur H ketinggian. Barulah dapat jarak antara pusat bumi dengan satelit tu. Okay. So kena tambah. Cuma bila awak tambah tu, pelajar akan buat salah dekat sini. Prefix dia. Tu kilo. Yang ini 10 kuasa 6, ni 10 kuasa 3. So kena tukar ni kepada 10 kuasa 3.
3. Kilo tu tukar 10 kuasa 3. So 500 darab 10 kuasa 3. Lepas tu ataupun kalau awak nak samakan dia punya 10 kuasa 6 ni, awak buat macam mana? Kalau nak samakan ni matematik je. Awak akan dapat 0.5 darab 10 kuasa ni kita tukar kepada 0.5. So 1, 2, 3. 10 kuasa 3 sama dengan 500 kan? Yang ni sama dengan 500, betul tak? Betul. Betul tak? Faham tak? Cikgu nak. Okey, lepas tu kilo ni adalah darab 10 kuasa 3 lagi. So unit dia last kali meter. So ni pun meter. Okey, jadi 10 kuasa 3, 10 kuasa 3 jadi 10 kuasa 6. So 0.5 darab 10 kuasa 6 meter. Sekarang dia punya indeks dia tu dah sama. 10 kuasa 6, 10 kuasa 6. Jadi kita tambah je 6.37 ni. 6.37 ni R. Kita kena tambah dengan H kan? Betul? So 6.35 ni kita tambahkan je dengan 0.5. Sebab dia punya prefix 10 kuasa 6 ni dah sama. Okay, untuk soalan ni, soalan yang melibatkan G ni, selalu cikgu dah tengok banyak soalan melibatkan G ni, percuitan graviti ni, memang H tu kilo. Jadi awak memang kena tukar macam ni. Lepas tu depan ni 0.5 ni awak tambah je dengan 6.37. Jadi 6 point berapa? 6.37 tambah 0.5 jadi 6 point berapa? 6.37 tambah 0.5 jadi 6 point berapa? Jangan kira ke? Ya ilah illallah, congak je sayang. Tambah 0.5 6.87. 6.87. 6.87 dan prefix dia 10 kuasa 6 meter. Itulah nilai R dia. Nilai R. Lepas tu jangan lupa kuasa 2. Faham tak? Dan memang cikgu perhatikan memang soalan nilai percuitan graviti yang menggunakan rumus ni, memang awak yang pertama awak kena ubah ni. Tapi kalau awak pandai guna kalkulator, teruskanlah. Pelajar selalu lupa nak ubah ni kilometer ni. Kilo tu dia lupa. Okey, boleh? Boleh. Boleh ke? Okey. Okey, soalan. Kita pergi kat rumus tadi balik. Okey, rumus tadi. Okey, kita dah habis untuk bab haba punya equation. Ada apa nak tanya cikgu? Untuk bab haba punya equation ni? Tak ada. Semua faham? Okey, kita pergi kepada bab gelombang. Bab gelombang ada 2 yang dia bagi. Lepas tu satu aplikasi iaitu berkaitan dengan sonar. Okey, yang ini semua tahu kan nak guna ni? Ni bab gelombang. V apa V kecil? V kecil tu apa? V kecil ni tahu tak apa benda V kecil? Haras? V kecil tu apa Haras? Velocity. Velocity of the wave. Gelombang punya velocity. F ni? Frekuensi. F ni apa? Okey, betul. Frekuensi. Lambda? Panjang gelombang. Panjang gelombang dia bagi nanti. Okey. So, frekuensi sama dengan 1 bahagi tempoh. Okey. Itu satu, catat. Satu lagi formula ni pula, lambda. Okey, yang ini ya Allah senang je. Yang formula ni khas untuk interference je. Fenomena kan kita ada 4, pantulan, pembiasan, pembelawat, interference. So fenomena yang keempat, interference. Interference je yang menggunakan formula ini. Okey. Kan? Okey, satu lagi rumus yang tak diberikan adalah mengenai sonar. Sonar melibatkan, dia mesti pantulan. Sonar tu mesti ultrasonik ataupun pantulan. Dia mesti melibatkan fenomena pantulan. Hantar wave tu kemudian pantul. Kat sini apa-apa objek lah. Kalau ultrasound, fetus.
Okay, nak tahu kedudukan fetus ataupun kalau dalam laut sonar ataupun radar untuk kapal terbang. Okay, tapi aplikasi dia pantulan. Okay, so kalau pantulan tu dia mesti melibatkan 2D. D yang pertama, D yang kedua. 2D, so masa yang diterima tu melibatkan 2D. So formula ni pelajar selalu lupa, iaitu V sama dengan sesaran bahagi masa. Tapi sesaran melibatkan 2D lah, 2 kali distance bahagi dengan time. Catat formula ni. Hanya untuk pantulan atau aplikasi pantulan. Sonar ke, ultrasound ke, radar ke. Tapi aplikasi pantulan. Boleh tak? Gemar echo pun boleh. Asalkan melibatkan aplikasi pantulan. Okay, tu je formula untuk bab gelombang. So kita tengok soalan interference yang ada pelajar tak tahu nak buat juga. Padahal senang je soalan calculation ni. Ni. Ini soalan pengiraan. Alia apa tak masuk? Okay. Tengok kat gambar je. Ya Allah, senang sangat. Okay, tengok kat gambar. Kan kita ambil formula tadi. Apa dia? Lambda sama dengan AX bahagi D. Ni formula untuk interference. Macam mana cikgu tahu interference? Adakah dia cakap kat sini interference? Ada. Nampak ni interference. Sebab interference je menggunakan dwicelah. Okey, dwicelah ni ini A. Dwicelah ni A. So A. Labelkan A. Ni jarak antara dua ni dwicelah ni A. Okey, A. Faham tak? Okey, lepas tu ni pun dia dah bagi. Allah, senangnya. Dia dah bagi D. Dia dah bagi jarak antara dwicelah dengan skrin tu D. Lepas tu dia dah bagi dah X. X tu jarak antara pinggir yang berturutan. Pinggir cerah dengan pinggir cerah yang berturutan ataupun pinggir gelap dengan pinggir gelap yang berturutan. Soalan ni sangat senang sebab dia bagi direct. Kadang-kadang soalan dia tak bagi direct tau. Okey. Kadang-kadang soalan dia bagi ke awak panjang jalur cerah ni, pergi ke jalur cerah ni, tengah ke tengah ni, katakan dia bagi 8 cm. Lepas tu dia suruh cari X. So macam mana awak nak buat? Ini soalan famous juga. Dia tak bagi X directly. Dia bagi panjang berapa X, lepas tu dia suruh awak cari X. Tapi awak pelajar selalu tak cari X, dia terus masukkan 8 cm tu. Ni saya sebut ni kesalahan yang saya selalu jumpa. Dia boleh keluar paper 2 soalan pengiraan ni, sebab tu saya nak fokus pengiraan. Okay, so agak-agak berapa jalur kat sini? Iman ada Iman? Ada cikgu. Iman, berapa jalur kat sini? Berapa X? Saya nak awak dapatkan berapa X. Untuk 8 cm ni melibatkan berapa X? Sekejap 13. Ada Berapa 14. X adalah jarak antara jalur cerah ke jalur cerah berturutan. So ni 1X. Yang ni ke sini 2X. 3X. 4X. 5X. 6X. Ataupun awak buat macam mana? Ataupun awak kira berapa jalur cerah yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tolak 1. 7 tolak 1 sama dengan 6. So ada 6X. Sebab X tu jarak antara dua jalur cerah berturutan. X. Ataupun dua jalur gelap berturutan. X. Faham ke tak? Faham tak? Faham tak? Okay. So kalau X berapa? Saya dah bagi 8 cm. 8 cm ni untuk 6X. So X 8 cm bagi 6 sama dengan X. So X berapa? 1.3 1.33 1.3 something kan. 1.3 buat 2 titik perpuluhan tau. Okay. So masukkan. Yang ini soalan famous selalu keluar. Cikgu nak kalaulah
cikgu jumpa pelajar yang buat silap lagi, cikgu dah terang ni masa trial, cikgu nak buat apa Cikgu, Jaranglah dia bagi nak ya. tanya. Ha. Dia memang kena tolak 1 Sebab apa tolak 1? Sebab dia bagi 7 jalur. 1, Jarak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, Firdaus. 7 jalur. Tapi X itu adalah jarak antara 2 jalur. Jadi 7 jalur tolak 1 dapatlah 6X. Kan? X tu ada 6. X tu jarak antara 2 jalur cerah berturutan. Faham tak Syam? Faham? Faham Betul faham? Sebab tadi tak pasal tu, yang ada X tu. Kena faham definisi tu. X tu adalah jarak antara 2 jalur merah berturutan ataupun 2 jalur gelap berturutan. So tengok jarak yang 8 cm ni dia bagi dekat mana dia start. Kalaulah dia start dekat sini. Okay, saya ubah balik soalan ni. Kalaulah dia start dia punya dia bagi tu daripada sini. Sini Ni jalur merah ke jalur hitam? Jalur merah ke jalur hitam yang saya label tu? Hitam. Hitam. Okey, hitam ke hitam. So, saya labelkan jarak dia ni 8 cm. Okey, kira berapa X? Ada berapa X? Yang pertama, kira jalur hitam ada berapa? Lepas tu tolak 1. So, ada berapa? Ada berapa? Lambat je. Ada apa? 6. 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 tolak 1, so ada 6X. So 6X, jarak untuk 6X ni bersamaan dengan 8 cm. So kalau X, 1.33. So dia mesti sama. Sebab itu, okay, dekat sini, jawapan adalah B. Ramai yang bagi jawapan D. Okey, jawapan D ni sekiranya bentuk interferen macam ni. Jarak dia sama. Tapi sekarang kat tengah dia besar. Bila besar, dia melibatkan pembelauan. Sebab pembelauan ni melibatkan satu celah je. Okey, satu celah je. So, bila satu celah, yang kat tengah tu yang akan jadi lebih besar. Kalau interferen, dia pertindihan antara 2 gelombang sebab dia melibatkan dua celah. So 2 celah ni menghasilkan gelombang yang koheren dan dia bertindih. Bila bertindih tu yang dia membentuk satu jalur yang seragam. Jarak dia sama-sama besar. Faham tak? Faham tak? Faham cikgu. Okay. So untuk interference semua faham formula dia? Y sama dengan AX over D. Okay, D ni jarak antara celah dengan skrin. Okay, lagi satu. Bukan interferen gelombang cahaya aja. Interferen boleh jadi gelombang air, boleh jadi gelombang bunyi. Okay, kalau gelombang air sama juga. Dia biasanya dia akan letak cahaya dekat bawah tangki riak tu. Akan nampak kat bawah tangki riak. Okay, ni tangki riak. Okay, so bila ada penggetar, ada 2 slit, ada 2 penggetar kat sini. So dia akan bertindih dan dia akan membentuk interference. Kita letakkan cahaya. Bawah ni kita letak kertas. So memang kita akan nampak jalur cerah, jalur gelap, jalur cerah, jalur gelap, jalur cerah, jalur gelap. Okey, so sama je macam ni. Yang berbeza sikit adalah interferen gelombang bunyi. Okey, interferen gelombang bunyi awak tak akan jumpa jalur gelap, jalur cerah lah. Apa yang awak jumpa untuk interferen gelombang bunyi? Azrina. Kalau interferen gelombang bunyi awak jumpa jalur gelap cerah ke awak jumpa apa? Kalau gelombang bunyi. Azrina ada? Jumpa bunyi kuat dengan bunyi perlahan ke cikgu? Yes, good. Okay, so sebab gelombang bunyi, so pertindihan gelombang bunyi ni
pertilihan gelombang bunyi daripada dua speaker. Okay, kita guna speaker lah kalau interference gelombang bunyi. Takkan kita guna slit ni kan celah, kita guna speaker. So speaker kita letak dua, satu kat sini, satu kat sini. Kat sini. Okay, dua speaker. So biasanya kita kena letak jarak yang besar supaya apa? Kita tengok rumus lambda sama dengan E X over D. So hubungan antara E dengan X berkadar songsang. Untuk kita nak ramai orang yang boleh dengar, X ni kena kecil. Jadi A tu kena letak jarak yang besar. So speaker letak jarak yang besar. Jadi loud sound dengan loud sound yang berterutan tu, jarak X yang berterutan tu akan jadi kecil. X yang berterutan tu loud dengan loud. Loud tu tahu tak loud? Bunyi kuat. Okay, dua bunyi kuat yang berterutan, jarak dia tu X. So X dia akan jadi kecil berdasarkan rumus ini. So rumus pun kita boleh guna untuk analisis. Kita nak predict, kita nak buat ramalan. Macam mana saya nak lebih ramai orang yang boleh dengar bunyi yang kuat? Okay, kalau orang nak dengar bunyi yang kuat, kita mesti banyakkan bunyi loud. Macam mana nak banyakkan bunyi loud? Kita kena dekatkan jarak X. Okay, macam mana nak dekatkan jarak X ni? X, kalau kita nak dekatkan jarak X, jarak antara speaker tu kena besar. Sebab hubungan A dengan X ni berkadar songsang. Nampak tak? Tu soalan prinsip kerja boleh, soalan ramalan boleh. Boleh faham tak maksud cikgu? Main-main rumus. Ini main-main rumus. Faham ke tak untuk ramalan? Faham. Okey. Dah. Kita tengok yang ini. Ini ramai. Ini saya dah pergi tadi. Okey, kita tengok list of equation balik. Okey. Nombor 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okey, semua ni adalah bab cahaya. Okey, bab cahaya last kali kan? Bab form 4, betul? Ini bab cahaya. Okey, cahaya. Sampai sini. Bab cahaya sampai sini. Cahaya. Okey. Dah. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, kita tengok simbol. Faham ke tak faham simbol? Okey, N. N ni apa? N ni apa? Indeks biasan. Yes, indeks biasan berkadar terus dengan ketumpatan. Indeks biasan. Okay, good. I? Sinar 7. Sinar 7 ke sudut 7? Sudut 7. Sudut 7. R? Sudut biasan. Okay, sudut 7. R sudut biasan. Okay, C? Sudut genting. Sudut genting. Okay, semua tahu dah kan? Okay. Ini dalam nyata, dalam ketara. Tahu kan? Dalam nyata, dalam sebenar. Okay, kalau pembiasan tu, ini dalam nyata. Dan ini dalam ketara untuk image. Sebab kita nampak image tu berada di cetek sikit kan. Kalau macam kita masukkan kaki, kaki kita nampak pendek. Itu yang ketara. Nyata mesti sebenar. Okay. Dia bagi rumus, dia tak bagi simbol, okey lah. Okey, ni pula formula ni. Untuk apa formula ni? Untuk F ni apa? F. Panjang. Panjang. Fokus. U. Jangan cakap hal laju pula. Haras. U apa Haras? Haras? U. U apa Haras? U ni apa? Kalau formula nombor 20 U apa? Hal laju awal ke? Ya. U hal laju awal. Hal laju akhir. Hal laju akhir. Hal laju awal ada dekat kantor. Hei, budak nak kena lah dengan aku. Hal laju akhir lagi U.
Apalah jawab. Ya Allah. Siapa nak tolong Haras? Itu ajak hal laju awal lah. Cara terobjek. Dah lah. Aduh, tak Dah lah tahu juga. ni. Kalau hal laju semua kat sini gerakan linear ni. Yang ada T, yang ada A, yang ada S. Yang ini saya dah kata bab cahaya. Bab cahaya mana ada laju awal, laju akhir. Nombor Jarak 20, objek nombor dengan 20. jarak image cikgu. Apa? Jarak objek dengan image cikgu. Okay, Haras. Bab cahaya. Tulis tak Haras? Bab cahaya tu. Tulis tak dekat awak punya list of equation? Tulis So hal laju cahaya ni mana? Dia laju cahaya pula. Ni hal laju, ini adalah bab cahaya. Okay. So katakan ni objek. Ni mesti ada kanta. Okay, kanta ataupun cermin tak kisah. Kanta atau cermin. Lepas tu dia ada titik fokus. Lepas tu dia ada bagi objek O. Lepas tu dia ada bagi image. Ini I. So daripada situ kita boleh tahu objek pergi ke pusat ni. Objek pergi ke pusat ni adalah jarak objek U. Pusat pergi ke image adalah V, jarak image. Faham? Lepas tu ni panjang fokus. F pergi ke sini adalah panjang fokus. Ke pusat kanta. Panjang fokus. F besar ni titik fokus. O ni titik objek. I ni titik image, titik. Kalau panjang, panjang mestilah panjang. Jarak daripada titik fokus pergi ke pusat kanta, panjang fokus. Jarak antara objek pergi ke pusat kanta, jarak objek. Pusat kanta pergi ke titik image, jarak image V. Boleh? Oh, boleh. Ni pun sama juga. Panjang ataupun jarak image bahagi dengan jarak objek, pembesaran. Berapa banyak image dibesarkan. Sebab tu kita letak image kat atas, objek kat bawah. Okay. Ataupun satu lagi dia tak bagi rumus. Yang ni. H image. Kita boleh ukur H ketinggian image bahagi ketinggian objek. So buat ukur lah. Image ni berapa tinggi dia bahagi dengan objek berapa tinggi dia. Dapatlah pembesaran. Sama je. Logik je. Okay. Faham? Bab cahaya? Faham. Okey, lepas tu yang ini adalah bab elektrik sepatutnya dekat sini. Yang ini pula nombor 23 ni adalah bab 2 tingkatan 5 tekanan tu. Tekanan apa ni? Ni formula tekanan dalam bendalih. Sebab apa bendalih? Sebab ada density, ketupatan. Bila ada ketupatan je mesti bendalih. Bendalih tu boleh jadi cair yang bergerak ataupun udara yang bergerak. Cair ataupun udara. Sebab udara pun ada yang tumpat, ada yang kurang tumpat, cecair pun sama. Kan? So melibatkan tekanan cecair je guna formula ni. Tekanan cecair. Kalau tekanan untuk prinsip Pascal, yang ni lah. Force over area sebab dia tekanan terhadap satu permukaan pepejal. Okay, kita guna force over area. So, kalau prinsip Pascal, P1 mesti sama dengan P2 kan. So, F1 bahagi A1, dia ada dua area kan prinsip Pascal, ingat kan? Dan dia kawasan yang tertutup, cecair dalam macam jet hidrolik apa semua tu. So, boleh catat ni rumus ni. Ni prinsip Pascal. Ni bab 2 untuk rumus ni tak banyak lah. Bab 2 tak banyak. Okay. Prinsip Pascal, boleh tulis sini Pascal, prinsip Pascal. Okey, kemudian bab elektrik. Okey, nombor 22, nombor 24, nombor 25, 26, 28, 29. Ni bab elektrik, elektromagnet. Elektrik dan elektromagnet. Okey. Okay, saya nak tanya Q ni apa? Sama, Q ni pun haba ke? Haras? Nak tanya Haras je sebab Haras selalu salah. Haras, Q ni haba ke apa? Haras? Hal laju Haras. Hal laju Haras.
Ha. Firdaus, Q tu apa Firdaus? Q tu apa? Sebab kalau awak tak tahu maksud simbol tu, susah. Q ni adalah apa? Siapa nak jawab? Q tu apa? Cikgu, Q tu charge kan? Cas. Yes, jumlah cas. Okay, jumlah cas. Okay. I? Arus. Okay, arus. T, time Okay. E? E tu apa? Tenaga elektrik. Yes, good. Tenaga elektrik. V? V besar ni? Volume ke? Beza keupayaan. Yes, good. Okay. Voltan. V besar, voltan. So, dia bagi voltan berapa. So, tenaga E ni dia boleh jadi simbol dia W besar. Iaitu work done to carry charge electron. Okay, dia boleh jadi W pun boleh. Okay, V sama dengan R. R tahu kan? R ni apa? R tu apa? R besar. V sama dengan R. R besar tu apa? Rintangan. Yes, rintangan. Okey, yang lain semua tahu. Okey, yang ni pun ada soalan satu. Pun ada yang tak boleh buat. Saya tak tahu kenapa. Ini dua-dua ni berkaitan dengan transformer. Okey, dua-dua ni berkaitan dengan transformer. Okey, tulis transformer. Okey, kalau transformer tu unggul, maksudnya dia sama. Dia 100% kecekapan dia. Okey, boleh tak saya nak excuse kejap dalam 2 minit? Saya tak tahan nak terkencing. Kejap Kejap. Okay, sorry. Okay, awak ada? Ada tak? Korang boleh mula? Okay, maaf. Okay, so kita pergi kepada yang soalan yang bawah ni. Semua adalah berkaitan bar akhir tu. Radioaktif 30, 31, 32, 33. Semua ni bab 6. Okay. Tenaga nuklear. Dan 34 sampai 38 tu berakhir sekali kuantum, mekanik kuantum. Okay, so kita tengok soalan pengiraan yang ramai yang salah. Mana? Ini betul. Yang ini pun ramai salah. Okay, saya dah tulis note. Okay, saya dah tulis note. Soalan ikut lajak. Kalau soalan tu ada perkataan ikut lajak. Ikut lajak ni maksudnya dia akan tarik kaki ke, dia akan panjangkan tangan dia ke belakang ke. Macam golf lepas dia pukul tu, lepas dia pukul kayu golf tu kan, dia punya kayu tu macam dia ikut je bola tu. Macam orang main hoki pun sama. Lepas dia pukul, macam orang main hoki tu dia akan ambil daripada belakang. Dia akan sapu, tahu tak istilah sapu? Swap. Tahu tak swap? Kayu hoki kan kita swap. Kita sapu. Sapu tu katakan ni bola, kita ambil lajak daripada belakang. Tujuan ambil lajak ni sebenarnya kita tambahkan masa. Kita panjangkan masa. Bila kita panjangkan masa, automatik impuls. FT ni impuls. Impuls tu akan bertambah. Impuls pun dia akan menyebabkan perubahan momentum. MV tolak MU tu tinggi. Okay? MV tolak MU tu tinggi. Formula ada tak cikgu? Ada.
Formula kat sini. Formula nombor 5. Okay, formula nombor 5 ni, awak ambil A ni, awak masukkan yang atas. Sekejap, padan dulu. Okay. Formula nombor 5 dengan nombor 1. Ambil nombor 5, F sama dengan M. A tu masukkan formula nombor 1. V tolak U bahagi T. Okay. So, awak akan dapat F sama dengan MV tolak MU bahagi T. Satu lagi, FT sama dengan MV tolak MU. Okay, ramai yang confuse. Ramai yang confuse dia buat dekat sini. Okay. Dia jawab soalan, dia jawab jawapan A. Maksudnya dia nak panjangkan, dia nak, sekejap tengok A. Mana A? Jawapan A tadi, ni. Dia kata untuk meningkatkan daya impuls. Okey, kalau meningkatkan daya impuls, macam ni formula dia. MV tolak MU bahagi T. Kalau nak tingkatkan daya impuls, T tu kena rendah. Padahal ambil lajak, T tu kita panjangkan. Faham tak maksud cikgu? Faham tak maksud cikgu? Faham cikgu? Istilah ikut lajak ni. Ikut lajak ni sebenarnya kita panjangkan masa. Kenapa pula nak kena panjangkan masa? Sebab kita nak panjangkan, besarkan perubahan momentum supaya hal laju akhir tu tinggi. So lajulah bola tu pergi laju. Dalam bab sukan ke biasanya kita ambil lajak. Okay. Kalau macam masa yang rendah ni. Okay, masa rendah kita nak daya impuls yang tinggi. Daya impuls yang tinggi ni contoh macam karate. Okay, karate. Dia karate height. Okay, maksudnya masa sentuhan antara tangan dengan blok karate tu pendek je. So that dia akan menghasilkan suatu daya yang tinggi. So dia ni pun pecah. Kalau daya impuls ni melibatkan benda macam kesan akibat dia pecah ke ataupun macam orang lompat tinggi. Orang lompat tinggi dia panjangkan masa dekat tilam kan. So masa pelanggaran antara kaki dengan tanah tu bertambah. Jadi daya impuls akan kurang. Kesan ke atas orang tu. Macam itulah. Cuma saya nak tekankan kalau ikut lajak tu ni lah. Masa tu bertambah. Jadi impuls bertambah, perubahan momentum pun bertambah. Soalan ni pernah keluar 4 markah prinsip kerja. Terangkan istilah ikut lajak dalam golf. 4 markah. Jadi awak boleh terangkan bila orang yang main golf tu ikut lajak. Yang pertama, masa tu dipanjangkan. So bila masa dipanjangkan dapat 1 markah. Impuls pun bertambah. FT ni impuls bertambah. So markah kedua, bila impuls bertambah, perubahan momentum pun bertambah. Markah ketiga, markah keempat, bola pergi dengan lebih laju. Bola golf ke bola apa-apa saja pergi dengan laju ataupun tenaga kinetik dia tinggi sebab tenaga kinetik half mv square kan. So hal laju bertambah, tenaga kinetik pun bertambah. Cikgu. Ya. Maksud dia ikut lajak tu saya macam tak faham. Apa maksud dia ikut lajak? Ikut lajak maksudnya masa sentuhan antara bola dengan kaki ke dengan dia ambil step, Oh, dia tak faham ikut lajak tu. Ambil step, yes, ambil step. Macam awak nak lompat jauh. Lompat jauh, awak lari dulu kan? Awak lari tu maksudnya awak ambil lajak. Maksudnya untuk bagi momentum kau. Yes, nak buat naikkan tinggi. momentum lah. Perubahan momentum tu bagi tinggi. So sebelum perubahan momentum tinggi, ambil lajak tu dia berkaitan dengan masa. So masa ambil lajak tu masa dia bertambah. Jadi FT tu impuls. Kita panggil impuls. Impuls bertambah. Bila impuls bertambah, perubahan momentum pun bertambah. Faham? Oh, faham lah. Impuls dia lebih laju, lebih besar. Okey. Mana soalan lagi? Yang selalu pelajar salah. Yang ini. Okey, ramai pelajar salah ni. Dia tak faham. Walaupun dia buat betul, dia tak faham. Okey, yang ini.
Kenapa bila ditiup? Ditiup ni maksudnya kalau awak tiup-tiup dalam air tu, awak nak menghasilkan lebih banyak air bubble. Means awak tukarkan cecair tu kepada gas. So bila tukarkan cecair kepada gas, dia melibatkan perubahan fasa, iaitu perubahan fizikal cecair kepada gas. Cikgu dah cakap tadi, kalau perubahan fizikal, perubahan fasa, maksudnya kita tengok balik rumus mana yang berkaitan dengan haba untuk membantu awak. Jangan rumus ni memang kena sentiasa dirujuk. Okey, nombor 12 dengan 13. Okey, perubahan dia tak ada perubahan suhu. Dia hanya melibatkan perubahan fasa. So inilah latent heat, haba pendam. L ni haba pendam. Haba pendam ada dua jenis. Satu haba pendam vaporization dengan fusion, pelakuran, iaitu pepejal kepada cecair atau cecair kepada pepejal. Okey, lagi satu haba pendam pengewapan. Kita ada dua. Pengewapan maksudnya cecair pergi gas ataupun gas pergi cecair. So dalam kes yang tadi ni, cecair pergi gas ke gas pergi cecair? Cecair pergi gas. Cecair pergi gas. So bila cecair pergi gas, dia melibatkan haba pendam. So kita carilah perkataan yang ada haba pendam. Ni tak boleh muatan. Ni pun tak boleh muatan. Okey, kita cari yang ada haba pendam. Okey, haba pendam dan proses ini proses penyejatan. Okey, penyejatan lah. Kenapa penyejatan? Sebab bila cecair bertukar kepada gas, dia penyejatan kan? Betul tak? Cecair bertukar gas tu penyejatan, betul? Proses penyejatan. Betul tak? Betul cikgu. Cecair tukar gas proses penyejatan. So bila alkohol tu tersejat, dia akan rasa sejuk. Okey, sebab apa rasa sejuk? Dia membawa haba pendam tu. Penyerapan haba pendam semasa proses penyejatan tu. Okay. Kalau muatan haba, kalau soalan tu dia bagi jawapan direct kepada bahan. Okay, direct kepada bahan, logam ke cecair ke, itu melibatkan muatan haba. Okay, muatan haba, alkohol. Okay, itu biasanya muatan haba. Dan dia melibatkan perubahan suhu. Yang ni melibatkan perubahan fasa. Nampak dia blow tu, dia tiup, maksudnya dia nak cepatkan jadi gas. Dia nak tolong cepatkan, dia tiup-tiup. Kenapa dia tiup-tiup? Dia nak cepatkan, nak tolong cepatkan jadi gas. Nak cepatkan proses penyejatan tu. Okey, lepas tu mana lagi pelajar salah? Ini dah terang. Yang ini formula ni tak ada. Kena catat lah formula ni. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Catat dekat bahagian cahaya punya topik. Okay. Ni N1, ni N2. Ni theta 1, ni theta 2. Lepas tu carilah. Kalau dia bagi 2 N, lepas tu dia bagi 2 theta, salah satu dia suruh cari. So gunalah formula ni. Pembiasan je, untuk pembiasan je. Sebab N ni indeks biasan, jadi pembiasan lah. Okey, boleh faham? Okey, ayah ni ramai sangat salah. Semua buat jawapan C. Saya pun tak tahu kenapa. Awak nampak image ni terbalik ke? Image ni terbalik ke tegak? Tegak. Tegak. Tegak bahasa Inggeris cakap apa? Vertical. Upright. Okay, kemudian besar ke kecil? Besar. Besar. Dah kata pembesar kan? Kata pembesar. So bahasa Inggeris cakap besar magnified. So dekat sini awak akan dapat move. Ingat ni je. Dir, sir, mir, move. Okay. Bila yang guna dir, sir, mir, move ni hanya untuk
fungsi menumpu. Yang jenis menumpu. Tak kira lah kanta ke, cermin je ke, asal fungsi dia menumpu je guna dir, sir, mir, move ni. Okay. Faham tak? Sampai situ dulu, faham tak? Kalau fungsi menumpu ni, kanta cembung dengan cermin cekung. Cermin cekung kan dia menumpu, dia fokuskan. Okay. Cermin cekung. Ni cermin cekung. Cermin cekung dia menumpukan. Kanta cembung pun dia menumpukan. So kalau fungsi menumpu je, kita guna dir, sir, mir, move ni. Faham ke tak? Faham. Dan bila masa awak nak dapat image yang tegak, image yang tegak hanya boleh diperoleh kalau awak tengok kanta pembesar ni dekat dengan objek ke jauh dengan objek? Kanta pembesar ni jauh dengan objek ke dekat dengan objek? Dekat kan? So move, awak boleh dapat move ni, image yang magnified, yang tegak, hanya apabila jarak objek tu, awak letakkan jarak objek tu sama ataupun kurang daripada titik fokus ataupun panjang fokus F. Inilah, ada dua keadaan. Kat sini sama dengan lebih besar daripada F. Ni U lebih besar daripada F. Ataupun U sama dengan 2F. Tak boleh. Ini pun U lebih besar daripada F. Tak boleh. Okay. So, yang ini ataupun yang ini. So, kalau nak nampak yang image tu betul-betul cantik, tempat dia bukan infinity. Kalau macam ni, image dia pada kedudukan V, halaju pula. Jarak dah tikit haras dah. Jarak image sama dengan infinity. Cikgu. Cikgu pernah sebut halaju dah. V ni, halaju ke? Kalau bab kanta ni halaju ke? Tak. Dia jarak. Apa benda tu? Jarak apa? Jarak antara kalau V Jarak. dia jarak antara F dengan kanta. Image dengan kanta. Image. Tapi dekat soalan B, nampak tak image dia kat mana? Macam tak. Soalan D, soalan D ada image dia, C ada image dia, A ada image dia. Tapi soalan ni, B ada tak image dia? Dia tak bagi. Dia tak bagi sebab dia tak ada titik persilangan. Tak ada titik persilangan, memang image dia infinity. So kalau awak letak objek tu pada F, betul-betul dekat titik fokus, memang awak tak akan dapat V. So macam mana nak dapat V, cikgu? Nak dapat jarak image tu, cikgu? Ni kan jarak image. Daripada image. Okay. Sekarang ni kita nak label. Okay, nak buat kemahiran labeling. Ada pelajar yang tak tahu nak label kan? Okay. So image pergi ke pusat kanta ni. Image pergi ke pusat kanta. Apa simbol dia? V. Jarak image. Objek pergi ke pusat, simbol dia U. Okay. F, titik fokus pergi ke pusat, F panjang fokus. Macam tu. Jadi U ni kurang ataupun lebih ataupun sama dengan F. U kurang ataupun lebih, kurang. So U kurang daripada F. So kalau U kurang daripada F, mana tadi hilang? Kita boleh dapat move. Okay, kita boleh dapat image move. Syarat untuk dapat image move mesti U sama dengan ataupun kurang daripada F. Faham? Untuk kanta ataupun cermin yang bersifat menumpu. Soalan ni famous. Okay. Okay, so yang Cikgu, yang pilihan jawapan A tu kan, kenapa yang garis oren dia tak pergi kat tengah? Oren tak pergi kat tengah. Oren tak pergi kat tengah? Maksud kau? Ni F. Ni dia tak pergi kat tengah.
Contoh. Oh, boleh je mana-mana. Dia kan 3 sinar. Okay, dia kan boleh 3 sinar, 3 jenis sinar tuju. Satu parallel fokus. Fatimah fokus pergi parallel. Ataupun sisi, lalu center. Sekurang-kurangnya kita kena lukis 2 sinar untuk dapatkan 2 titik, 2 yang bersilang, and then kita boleh dapat dia punya image dia kan. Boleh je macam ni Azrina. Nak lalu boleh, tak lalu pun tak apa. Okey cikgu. Tapi janji mesti start atas kepala. Okay, untuk lukis gambar Raja Sinar ni mesti bermula atas kepala objek. Okay, parallel. Siti selari Siti Fatimah Faiz Subri kan? Siti Fatimah Faiz Subri. Betul? Betul. Dan ini kalau duduk dekat 2F kan dir sir mir. So sir ni same size. Sebab ni jarak objek U sama dengan jarak image. V tinggi image sama dengan tinggi objek. So bila you letak je dekat U sama dengan 2F, you letak je objek tu dekat 2F je, you terus dapat same size. Tapi invert lah. Dir sir mir ni invert. Tapi makin dekat je dengan titik fokus, awak gerak je ke sini, dia daripada diminish same size, dia jadi magnified. Lepas tu bila dia close to U equal to F and U less than F, dia terus jadi upright. Dia terus jadi tegak. Move. Faham tak? Awak dekatkan je daripada sini, dia terus jadi tegak. Upright. Macam bawah ni. Faham tak? Faham. Tengok ni. Bila awak kurang antara F dengan 2F ni, awak terus dapat magnified. Kalau jauh, logik lah. Lagi jauh daripada kantar ni, kecil lah image dia kan. Diminish tadi tu, mana diminish tu. Dah tak tahu kat mana. Okey. Nombor 20. 20 ni nak kena terang ke tak payah? Ada tak pelajar yang masih tak tahu nak buat nombor 20 ni? Ni kata 5. Nak terang ke? Okey, terang. Terang ke tak? Cikgu terangkan cikgu. Okey. Untuk bab 1 ni, bab 1 tingkatan 5. Bab 1 tingkatan 5 dia lebih kepada net force, daya bersih. Daya bersih. Okay. Daya bersih melibatkan rumus yang ni tadi. Nombor 5. F sama dengan MA. Okay. F sama dengan MA je. Ni saja formula untuk daya bersih. Jadi kat sini dia ada bagi tahu kat awak, soalan lift ni dia ada bagi tahu kat awak pasal pecutan. Okay. Dia bagi jisim M. Bila dia bagi jisim, awak darabkan dengan graviti, awak terus dapat weight, berat. Semua orang pun ada berat kan? So weight, daya graviti. So daya graviti sentiasa menghala ke pusat bumi. Betul? Kalau soalan suruh labelkan, labelkan W. Sentiasa menghala ke pusat bumi. Okay, seterusnya. Soalan tu dia bagi pula pecutan. Bulatkan pecutan, labelkan dengan A. Okay. So pecutan bergerak ke mana? Ke atas. So lift ni, at the end, it move upward. With the acceleration equal to 1.5. Okay. So formula yang awak ada tadi, F sama dengan MA. Okay, ni adalah rumus daya bersih. Okay, at the same time, F juga adalah melibatkan daya daya bersih, daya mana? Kalau ada berapa daya bertindak pada orang ini, pada lift ni? 2 kan? R dengan W kan? Betul? Betul tak? Betul ke tak? Betul. Ada 2. Dia naik ke atas. Lift ni naik ke atas. So siapa lagi besar? R lagi besar ke W lagi besar? Untuk membolehkan dia tu naik ke atas. R. So R lebih besar, R tolak W.
Kalau dia turun ke bawah, W lebih besar, W tolak R. Faham tak Iman? Faham cikgu? Ha. Dan samakan persamaan nombor 1 sama dengan persamaan nombor 2. Sebab dua-dua ni adalah daya bersih. Ini daya bersih formula ini daya bersih yang melibatkan daya. So samakan. MA sama dengan R tolak W. W adalah mg. Masuk siap-siap. W sama dengan mg. Lepas tu yang kita nak cari magnitud tindak balas R ni, iaitu bacaan penimbang lah. R ni biasanya dia kalau kita naik atas penimbang ni akan menunjukkan bacaan R. Okay, so jadikan R sebagai subjek, MA tambah MG. Lepas tu M keluarkan A tambah G. Boleh macam tu, terus dapatlah jawapan R 678. Awak teruskan pengiraan ya. G tengok kat rumus 981 ni. Dia pun dah bagi. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey. Seterusnya, yang ini pun ramai yang salah. Okey, termasuk Azrina sebab Azrina kata, cikgu saya tak kenal lah. Macam mana saya nak tahu sudut tu kat mana? Okey, senang je. Awak tengok, ni garis lurus, ini yang garis condong tu. Dan dia ada sudut 40 darjah. So dekat sini, mana yang seakan-akan benda ni? Ni kan? Betul tak? Ada lurus, ada condong. Betul tak? Betul. Betul. So sinilah sudut 40 darjah dia. Okay, sini 40 darjah. Sama dengan yang ni, 40 darjah. Okay, lepas tu, awak buat sudut zigzag. Macam tu, zigzag. Buat siap-siap zigzag. So yang ini 40, sebelah sini pun 40. Sini pun 40. Okay. Lepas tu, kita kena bentukkan segitiga kan? So segitiga. Jadi, kalau awak tengok gambar ni, W yang menghala ke bawah. W tu weight mestilah menghala ke bawah. So C salah. Okay, lepas tu tengok R. R semua menghala ke mana? R menghala ke atas. Okay, tengok R menghala ke atas. Okay, betul. R menghala ke atas. R menghala ke atas. R menghala ke atas. Betul. Okay, tengok FR pula. FR menghala ke sebelah sana. Okay, tengok kat sini. Mana FR yang menghala ke sebelah sana? Yang ni salah sebab FR dia terbalik. So, antara dua ni. Okay, jadi kita tengok sudut. So, kita pindahkan. Okay, kita pindahkan ni. W dia. Okay, ni W. Lepas tu ambil R ni turunkan dekat bawah. Sini kan. R ni turunkan kat bawah. Lepas tu FR ni. Macam tu. Dia segitiga keseimbangan daya ni dia mesti ikut loop. Ekor bertemu kepala. Dia mesti macam satu bulatan anak panah dia ni. Macam satu bulatan. Lepas tu dia punya anak panah mesti sama dengan yang asal. Kalau FR menghala ke kiri, mesti menghala ke kiri. R ke atas, mesti ke atas. W ke bawah. So sudut kat sini. Sudut yang ni. Kita dah pindah kan? Macam tu. Ni FR, ni R. So ni sudut dia. Faham tak? Faham cikgu. Okay, so dapat B Okay. Spring kita dah terangkan kat sekolah tadi ke nak tanya lagi spring? Okay, spring ingat kan? Dia logik je sebab kalau budak tu berat mestilah kita tak nak pemanjangan dia ni besar kan? Sebab kalau bukan pemanjangan ni kes pemanjangan ke pemampatan? Pemampatan. Rumus spring tak ada pun dekat senarai rumus. So awak kena hafal rumus ni. So ni pemampatan. So kita nak X yang rendah ke yang tinggi? Kita nak dia ni lendut ke bawah, mampat banyak-banyak ke mampat sikit-sikit? Mampat sikit-sikit kan? Mampat sikit-sikit. Mampat sikit-sikit maksudnya X tu kita nak kecil lah. Okay, X tu kita nak kecil. Jadi bila X kita nak kecil, K ni kena besar. F ni tak berubah lah sebab F tu dia punya berat. Weight dia. Budak tu kita tak payahlah ubah berat dia. Kita ubah dia punya jenis spring K. So kena cari K yang tinggi. K yang tinggi ni maksudnya spring yang keras.
Okay, spring yang keras. Spring yang keras saya dah suruh hafal hari tu apa? Kolesterol tinggi kena darah tinggi. Betul? Kolesterol tinggi, darah tinggi. Jadi titik huruf besar. Sebab lepas titik kan satu ayat kan. Kolesterol tinggi, darah tinggi. Koma darah tinggi. Okay, so titik huruf besar. So kena ambil diet yang rendah. So Lemak pun rendah. Lemak pun rendah. Okey. Jadi kat sini cikgu, D besar ni yang mana? D kecil yang mana? Okey, logiknya kalau diameter spring kan bentuk dia macam ni. Ni diameter. So ni kan huruf D. Ni kan huruf D. Boleh? D besar. Boleh tak? Boleh. So diameter spring. So diameter spring mesti kena rendah. So kalau dia cakap menambah diameter salah kan? Siapa yang buat B tu? Salah. Bukan B tu terima. Sorry, saya tu salah. Okay, menambah diameter tu maksudnya salah lah. So kena D yang rendah. Okay. Okay. Lepas tu sorry. Sorry. Kita A kan tadi. Bukan B. Sorry. Kita tengok yang ni lah D. D kecil. Mengecilkan diameter. Betul tak mengecilkan diameter? Betul lah kan? Okay. B. Menambahkan diameter spring. Okay, ni D kecil. Jadi bila D kecil, yang kecil lah wire dia. Yang melibatkan diameter wire. D kecil, diameter wire. So D kecil kena bertambah. Sebab tu jawapan A, B tu saya terima. Okay, betul. Okay, menambahkan diameter spring. D besar. Okay. Menambahkan panjang ke memendekkan panjang spring? Memendekkan. Sepatutnya kena memendekkan. Barulah keras spring tu. Dia susah nak extend ataupun memanfaat. Okey, nombor 23 pun senang je. Firdaus, kedalaman apa simbol kedalaman? Kedalaman apa simbol dia? Depth ataupun height, simbol dia sama. Firdaus ada tak? Firdaus? Okey, Faris ada? Faris? Okey, soalan ni dia sebut pasal tekanan. Tekanan di sekelilingnya ada air. So, tekanan cecair. So, kalau tekanan cecair, kita nak rujuk rumus yang mana? Rumus nombor berapa? Tekanan cecair. Tengok list of equation. Rumus nombor berapa tekanan cecair tu? Hello. Dengar. Tekanan cecair rumus mana, Faris? Dekat list of equation ni, mana satu rumus tekanan cecair? Nombor berapa? Ni, nombor 23. Okey. Nombor 23 ni rumus mengenai tekanan cecair khusus untuk tekanan cecair. Sebab dia ada H, iaitu depth, kedalaman. Dia ada ketumpatan, density, dan dia ada persyutan graviti. So, untuk soalan yang ini, bila soalan tanya tekanan yang diambil oleh ikan disebabkan cecair, means tekanan cecair. Jadi, tulislah rumus tu. P sama dengan rho GH. Okay, so kat sini dia dah bagi rho, dia dah bagi H. Kan? Lepas tu dia bagi apa lagi? Ni, ketepatan. So, dia dah bagi rho. Rho dah ada. H dah ada. G pun ada. Tengok kat senarai rumus. G 9.81. So, boleh tak cari P? Senang kan? Darab je. Dan G semua unit SI. Meter, kgms ni. Okay. Ini pun senang. Okay, yang ini. Ini pun ada yang pelajar salah. Okay. Ini graf hukum Ohm. Bila
Volt melawan arus, ini adalah graf, kita panggil graf hukum Ohm. Graf ni mematuhi hukum Ohm, iaitu V berkadar terus dengan I. Nampak? V dengan I berkadar terus. Sebab dia lalu kosong dan dia garis lurus. So dia berkadar terus. Kalau macam ni, ni bertambah secara linear. Dia tak lalu kosong. Dia bertambah secara linear. Paper 3. Amali nanti. Kalau amali awak tengok graf, awak plot apakah hubungan. Kalau macam yang ni berkadar terus. Sebab dia lalu kosong. Kalau dia tak lalu kosong, bertambah secara linear. Linear lah sebab linear tu lurus. Okey, jadi rumus apa yang berkait dengan nombor 26 ni? V dengan I. Rumus yang mana sayang-sayang semua? Nombor berapa? Rumus yang berkait dengan VI nombor berapa? Kita nak maksimalkan penggunaan rumus. Cepat. Cepat. 25. Nombor berapa? Siapa? Siapa nak jawab tu? Rumus nombor? 25. Yes, rumus nombor 25. Sebab dia ada, graf dia ada V, graf dia ada I. Okay, jadi kita tengok rumus V sama dengan IR tu. Lepas tu, kita pun tulislah V sama dengan IR. Lepas tu buat apa cikgu? Okay. Nak tanya awak, bila kita ada graf garis lurus, kita boleh dapat kecerunan kan? Kita boleh dapat kecerunan kan? Daripada graf garis lurus. Boleh. Ini adalah V ataupun delta V, perubahan pada paksi V, paksi Y itu V. Dan yang ini pula adalah arus, delta I. I itu arus, I. Okay. So, kecerunan ialah perubahan paksi Y bahagi perubahan paksi X. Perubahan paksi Y ialah perubahan voltan. Perubahan paksi X adalah perubahan arus. Okey, voltan bahagi arus. So, kita ambil V bahagi dengan I, kita dapat R. So, R ni samalah dengan ni, kecerunan. Sama. Kita kira kecerunan, kita dapat R. So, kiralah kecerunan dia. Dapatlah jawapan dia. D jawapan dia. Kan? Jawapan dia D. Lepas tu soalan ni pun ramai yang salah, nombor 27. Okey, nombor 27 ramai salah sebab meningkatkan voltmeter. Meningkatkan voltmeter ni maksudnya voltan tinggi. Voltan tinggi, masih lagi formula IR. Voltan tinggi diperlukan untuk mengatasi rintangan yang tinggi. So kita carilah faktor-faktor kat sini yang melibatkan rintangan tinggi. Sebab V berkadar terus dengan R. Bila rintangan tu tinggi, dia perlukan tenaga yang tinggi. Dia perlukan voltan yang tinggi. Sebab E sama dengan QV. So voltan yang tinggi, okay, voltan yang tinggi, ada work ataupun tenaga elektrik tu perlu disupply tinggi dan tenaga pun tinggi. Okay. Ni kita tengok yang ni lah rumus yang berkaitan dengan R. So rintangan tinggi. So tengok kat sini faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan yang tinggi. Panjang. Lagi panjang wire tu, lagi jauh rintangan untuk elektron tu sampai. Sebab elektron tu perlu dibawa daripada negatif pergi ke positif. So lagi jauh laluan dia, lagi banyaklah rintangan dia. Okay. So untuk A, rintangan tinggi. Untuk B, luas keratan rentas. So lagi besar pintu, dawai wire tu lagi besar, lagi banyak elektron boleh lalu dalam masa 1 saat. So rintangan tu rendah. Kalau kecil wire tu, area tu rendah, so rintangan akan jadi tinggi. Sebab dalam satu saat nak berebut-rebut banyak elektron masuk. Yang ni tak payah berebut-rebut. 1 saat banyak elektron boleh masuk. So rintangan tu rendah bila area tu tinggi. So area tinggi, rintangan rendah. Okay. Lepas tu, dawai konsensen dengan dawai kuprum. Kuprum memang pengalir haba yang bagus sebab rintangan dia rendah. Okay, sebab tu kita banyak guna wire kuprum. Okay, tambah satu dawai konsensen secara selari. Okay, pemasangan selari, lagi banyak sambungan secara selari, lagi bagus.
Sebab selari ni dia boleh mengurangkan rintangan berkesan. Okay, kalau ada 10, per 10. Dia lagi bagus. So, selari rintangan berkesan kurang. So, kat sini, je lah jawapan dia. Faham tak? Faham ke tak? Faham. Ini pun ramai yang salah. Kalau tengok macam semua boleh terima kan? Dia kata bukan langkah-langkah penjimatan penggunaan tenaga elektrik di rumah. Bukan. Maksudnya kalau tutup tingkap dan pintu, tu langkah-langkah lah. Okay, kalau kita pasang aircon, kita tutuplah tingkap dan pintu. Okay, kalau B pula, matikan suis peralatan jika tidak. Betul. Itu langkah-langkah penjimatan. Gunakan mesin basuh dengan muatan penuh sahaja. Betul. Langkah-langkah penjimatan untuk penjimatan tenaga elektrik. Sebab tenaga elektrik ni E sama dengan PT. Okay, PT. So, lepas tu D. Jawapan dia tu D. Gunakan lampu jimat kos. Bukan lampu jimat kos. Lampu jimat kuasa. Dia salah kat perkataan kos tu. Buat kuasa. Okay. Nombor 29. Betul. Yang ni. Yang ini saya nak tegur. Iqbal. Iqbal kot tak salah ni. Iqbal. Betul tak Iqbal salah? Iqbal ada tak? Okay. Ini aruhan. Kenapa aruhan? Sebab hasilkan arus. Bila hasilkan arus, dia adalah arus aruhan. Arus aruhan. Okay, yang salah ni, yang pertama, lukis titik satu kat sini. Dah lukis titik tu. Lepas tu, kita tengok arah north to south adalah arah medan magnet B. Lepas tu, dia bagi arah gerakan dawai. Maksudnya ini arah daya F. So, kita guna tangan kiri Fleming ke tangan kanan Fleming kalau aruhan? Tangan kiri ke tangan kanan kalau aruhan? Kiri. Kiri cikgu. Kalau Kiri. Tangan kiri. Kalau aruhan kiri? Kiri adalah untuk motor. Kanan untuk generator, penjana. Penjana maksudnya aruhan, arus dihasilkan. Motor maksudnya daya dihasilkan. Motor kan macam motor kipas tu, arus masuk, daya dihasilkan. Daya kipas boleh bergerak, so daya dihasilkan. So macam mana nak ingat ni? Kiri motor, kanan penjana. Kiri motor, kanan penjana. Kim? Kak? Boleh ke? Boleh ke macam ni? Pelajar? Kim? Pelajar? Boleh tak? Kim Kak, maksudnya kiri motor, kanan penjana. Tangan kiri Fleming, motor. Tangan kanan Fleming, penjana. Tangan kiri Fleming, motor. Motor ni maksudnya menghasilkan daya. Daya dihasilkan. Tangan kanan Fleming, penjana. Penjana ni maksudnya arus dihasilkan. Arus aruhan. Macam kes 30 ni, kita bagi arus, kita bagi daya, dia menghasilkan arus. Arus aruhan. Sebab galvanometer ni maksudnya kita nak detect arus. Arus dihasilkan bila kita gerakkan dawai ni. So kita bagi daya untuk memotong medan magnet. So arus aruhan dihasilkan. Boleh tak Kim Kap? Boleh. Boleh nak ingat. Kadang-kadang saya lupa. Okay. So kiri Kim. Kiri motor. Motor ingatlah motor ni, ingat motor kipas tu. Arus masuk dekat kipas, motor kipas pun berfungsi. Maksudnya kita bagi arus, ada bateri. Kena ada arus ataupun bateri ke apa kan. Faham tak? Daya terhasil. Faham ke tak? Faham cikgu. Okay, so yang ini
ini cup. Okay, penjana. Ini case cup. Maksudnya awak gerakkan, ada F, gerakkan ke atas. B daripada knots ke south. Jadi kita lukis tangan kanan Fleming. Okay, tangan kanan Fleming macam ni. Okay. F, B, I. So I dia macam ni. Ke kiri. So I ke kiri, kiri. So kanan salah. Kemudian kita nak tengok arah arus. Deflect pergi ke mana. Okay, kat sini arah arus P ke Q. Ya, dekat galvanometer. Okay, dia akan deflect pergi mana? Pergi P ke Q? P. Okay, sebab arus mengalir macam ni. Jadi ini mesti bertentangan. Yes, betul, ke arah P. Sebab ini menunjukkan arah elektron. Elektron dengan arus bertentangan. Okay. Arus ke kanan, elektron ke kiri. So galvanometer ni menunjukkan arah elektron. Dia akan bergerak ke kiri. Okay, so jawapan dia. Okay, yang ini yang kita guna rumus. Ni senang je Firdaus, Faris. Senang je. Kalau soalan tu cakap bilangan lilitan, simbol dia N. Kalau primer, jadi NP. Kalau sekunder, NS. Sekunder, S. Lepas tu kalau primer kat sini jadi V ni VP lah sebab sini primer kan. So sini VS. So guna formula nombor berapa? Formula nombor berapa? Formula nombor 28. Ya, senang je. Dia ratio je sebenarnya. Okay. Okey, cepat kita pergi soalan. Okey, yang ini semua tahu. Yang ini. Ini pun ratio. Ini pun ada beberapa orang yang salah. Senang je soalan ni. Okey, soalan ni dia bagi apa? Kita tengok kat atas dulu. Beza keupayaan merentasi X, Y. So, sinilah. Ni. X, Y. So, awak labelkan V, X, Y. Okey, V, X, Y nilai dia 4.5 volt. V, X, Y. Kemudian yang ini adalah V total. V total, V keseluruhan adalah 6 volt. Okey. Lepas tu ini adalah R sebabnya warna hijau. Okey, ini adalah R, resisten dia 20. Ini adalah RT. Okey. Jadi kita buat nisbah je. Okey, nisbah sahaja. R dia perlukan VXY. Sebab rintangan kat sini dia hanya perlukan VXY je lah kan. Sebab cikgu cakap voltan tu berkaitan dengan rintangan. Kalau rintangan tinggi, voltan tu tinggi. Faham tak? Kita nisbahkan dia je lah. Lepas tu mesti samakan dengan kita ada V total. Jadi kat bawah ni kita bubuh V total. So atas pun kenalah R total. R total maksudnya RT tambahlah dengan R. RT tambah dengan R. Soalan ni keluar kertas dua pengiraan struktur ataupun isi. Dia boleh keluar. Sebab tu saya kata penting sangat konsep pengiraan ni. Okay. So apa data yang kita ada? Kita ada 20K. R tu 20 kilo ohm. VXY 4.5 volt. Lepas tu kita ada RT. Tambahkan dengan 20 kilo ohm. Bahagikan dengan V total 6 volt. Boleh tak cari RT? Boleh kan? Boleh. Senang je. Nisbah kadar. Ya ini Firdaus salah. Firdaus. Ada tak Firdaus? Sini. Nombor 35. Firdaus salah. Firdaus buat apa tak? Okey. Kita ada 3 jenis perebutan radioaktif. Alpha. Alpha ni mesti riliskan helium-42. Kalau dia riliskan elektron kosong negatif 1, maksudnya itu adalah beta. Dia perebutan beta. Kalau yang ini gamma, perebutan gamma. So kita ada 3 jenis perebutan. Okay. 36. Ni pun senang je. Yang pertama, kalau dia bagi graf je, graf rebutan radioaktif ni, dia bagi graf, dia mesti start dengan ini. Kita boleh labelkan dia dengan A kosong, aktiviti awal. Kosong, A kosong tu aktiviti awal. A aktiviti, O ni pada masa kosong. Okay.
Ataupun awak boleh labelkan kalau dia bagi number kat atas ni dia labelkan dengan number of nukleon ke, awak boleh labelkan NO. Ikutlah. Okay, boleh. So AO atau NO boleh je dia terima. Okay. Lepas tu apa lagi benda yang awak boleh dapat daripada graf? Soalan kertas 2 dia kata plotkan separuh hayat. Okay. So cari separuh hayat daripada graf ni. Separuh hayat 1000 bahagi 2 500. So dekat 500 ni awak tarik, awak cari masa dia. So 6 minit. 6 minit itu adalah T half, separuh hayat. Okay, kemudian tengok kat bawah. Selepas 30 minit. Jadi kita cari bilangan separuh hayat dulu. 30 minit bahagi 6 minit, kita dapat 6 kali separuh hayat. Bilangan separuh hayat tu ada 6. Ada 5. Dan nak cari aktiviti sampel selepas 30 minit tu, kita guna formula A sama dengan setengah kuasa N. Setengah ni separuh lah, separuh hayat. Ni aktiviti selepas berapa kali separuh hayat tu. Ni separuh hayat setengah. Lepas tu daratkan dengan bilangan separuh hayat tu. Daratkan dengan asal dia. Macam ratio juga. Lebih kurang. Okay. So N masukkan 5. A0 ni masukkan 1000. Dapatlah berapa aktiviti selepas 30 minit tu. Okey, faham tak? Faham. Yang nombor 37 senang je kan? Nak terang ke? Nombor 37. Tak perlu Okey, saya nak terangkan nombor yang last kali ni. Okey, yang ini. Pengiraan lagi. Nombor 40 ni. Okay, soalan tu bagi fungsi kerja work function nombor simbol dia W. So awak lepas tu dia kata tenaga kinetik ni K. Kalau tak reti sangat, awak tengoklah list of equation. Okay, tengok list of equation yang berkaitan dengan ikut bab tadi tu. Kan saya dah agihkan ikut bab. Okay, ikut bab. So jadi yang berkaitan dengan mekanik kuantum yang ni je. Okay, yang itu. Tapi ada melibatkan yang ni juga. C ni sebab kita nak guna C. Lepas tu dia melibatkan sebab dia mekanik kuantum, zarah tu adalah gelombang. Sifat dual. Sifat kedualan kan. So yang ni. Nombor 15 ni. Yang ni pun boleh digunakan. Okay. Cuma V kat situ sama dengan F lambda kan. Dalam kes kita, halaju kat sini halaju cahaya C. F lambda. Faham tak? Gantikan. Boleh tak? Gantikan untuk formula ni. Boleh. Gantikan. Lepas tu kita guna formula yang ada work function lah. Nombor berapa yang ada work function? Nombor 30 berapa yang ada W work function? 35. Work function W nombor 36. So gunalah formula nombor 36 ini dengan formula nombor yang ini. C sama dengan F lambda ni. Guna tu okey, untuk kita selesaikan soalan terakhir. Jom kita buat soalan terakhir. Okey. HF ni budak-budak ni. Okay. HF sama dengan W tambah setengah mv square. Okay, setengah mv square ni ialah tenaga kinetik. So HF tolak W sama dengan tenaga kinetik K. Betul? Betul tak? Betul cikgu. Okay, so F tu kita guna C sama dengan F lambda tadi. Kita jadikan F sebagai subjek, C bahagi lambda. Masukkan C bahagi lambda. Tolak W. Samakan dengan K. So C guna kat list of equation tadi. Halaju cahaya diberikan dekat list of equation. Ni ada
Lambda ni. Okey, lambda ni janganlah masuk direct sebab ini nano. Bila nano, awak kena tukar dulu. Okey, H dia dah bagi kan. H pun ada dekat senarai rumus. Ni ada kat senarai rumus. H ni ada kat depan senarai rumus. Ni pun ada kat senarai rumus. Lambda ni. Okey, lambda 380 nano. 10 kuasa negatif 9 meter. Saya takut yang ni je awak salah. Tolong Dalam paper tu boleh jadi keluar juga soalan ni. Lepas tu tolaklah dengan work function 3 electron volt. Dapatlah nilai K. Ini nilai K dia. So tolong siapa yang cikgu dah tulis-tulis kat awak tu tolong settlekan. Sebab saya just tulis rumus, awak masukkan data-data. Tengok dapat tak jawapan. Kalau tak dapat PM saya. Okey, faham semua? Faham cikgu? Okay, good. Untuk next hari Isnin malam, saya akan go through soalan essay. Soalan essay yang ini, kertas trial ni. Saya dah bagi kat awak kan, so saya harap awak buat essay pula. Struktur dulu. Malam Isnin minggu depan. Awak tak ada apa-apa kan hari Selasa? Tak ada. So kita buat struktur 1.5 jam. Okay, itu saja. Jumpa hari Isnin dan saya nak siapa-siapa willing untuk bincangkan jawapan. Ya? Kan bincang ni kan Isnin malam kan? Maksudnya Isnin pagi dia tak hantar kita dua? Tak yalah, kita bincang sekali. Kau nak hantar? Tak. Alhamdulillah. Saya cikgu. Okay, tak payah hantar, just bincang. Tapi saya nak awak buatlah dulu. Kita terus tanda. Hanya ya je. Buat dulu, struktur dulu. Kita bincang hari Isnin malam tu struktur dulu. Siapkan struktur dulu, boleh? Boleh cikgu, boleh. Boleh. Lepas tu hari Sabtu. Ya? Paper 1 fizik dia ikut bab Paper 1 fizik dia ikut bab. Nombor 1 sampai nombor berapa, bab apa. Biasanya dia akan ikut je bab. Betul? Satu bab tu macam 3 soalan lah. Macam 1 sampai 3 form 4 bab 1. Lebih kurang macam tu lah. Pengagihan semua kita ada berapa bab? Bab form 4 dengan form 5 semua berapa bab? 13 kot. 6, 7, 13. 13. So 40 soalan bagi 13. Agak-agak berapa? 40 bagi 13. Ada 3, ada 4. Ada 3, ada 4. Yes, dia memang ikut flow. Okay. Saya dah bagi satu set lagi soalan objektif yang dekat grup ni. Yang ini, so saya harap awak buat. Mana? Ni, saya ada bagi. Jadi saya nak awak siapkan. Dia ada jawapan tak kat sini? Ni soalan Terengganu tau. Terengganu dia cepat buat trial. Soalan dia bagus. Ada jawapan. Okey, macam soalan ni dah ada jawapan. Awak buat dalam masa 1.5 jam. Buat, jangan tengok. Lepas tu tanda sendiri. Tengok berapa skor. Lepas tu kita bincang mana yang tak tahu je. Ataupun awak PM saya mana yang awak tak tahu saja. Boleh? Dapat 25 ke atas bagus. Jangan kurang daripada 25. Nanti saya nak fikir macam mana nak catur angka tu. Okey, boleh semua. Jumpa lagi. Itu sahaja. Cikgu, boleh ke? Terima kasih cikgu. Boleh. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih.